Dan selalunya sama ada ahli KIK akan menjadi orang yang terlibat secara langsung, ataupun ahli KIK menjadi pemantau, ataupun pengutip data, ataupun dia melihat apakah yang berlaku, apakah yang akan berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam video pengenalan KIK. Semoga saudara-saudari terus gigih mencapai kecemerlangan. Saya Muhammad Ihsan bin Amin, Ketua Perunding Uno Q Consult Enterprise, ingin menyumbang sesuatu untuk anda. Perkongsian kali ini adalah mengenai uji cuba projek. Satu proses penting untuk kita buktikan sama ada suatu cadangan penyelesaian itu sesuai untuk dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya. Walaupun dalam peringkat uji cuba ini adalah uji cuba atau satu penggunaan satu cadangan ataupun pelaksanaan satu cadangan penyelesaian dalam situasi yang terkawal dan terhad. Dia bukan maksud guna dalam situasi sebenar, ialah kita dalam situasi yang terkawal dengan pemantauan dan kutipan data yang tertentu untuk kita lihat apakah prestasi cadangan kita itu. Jadi perkongsian kali ini saya akan jelaskan mengenai matlamat uji cuba, proses uji cuba dan penilaian hasil uji cuba itu. Apakah matlamat uji cuba? Uji cuba orang boleh katakan uji lari ataupun uji cuba, uji lari ataupun test run, dry run ataupun sebagainya. Adalah satu proses untuk membuktikan sesuatu. Maksudnya dalam KIK, proses untuk membuktikan bahawa suatu cadangan penyelesaian itu boleh, yang pertamanya adalah untuk mencapai objektif dan sasaran projek. Uji cuba bermatlamatkan untuk kita menghasilkan nilai kualiti dan mencipta nilai tambah kepada cadangan penyelesaian kita. Dan cadangan penyelesaian itu, mampukah cadangan penyelesaian itu memberi impak kepada ekosistem projek itu. Ini maklumat ataupun fakta dan data mengenai aspek-aspek ini perlu dikumpul ketika suatu uji cuba itu dijalankan. Ia boleh dalam bentuk, mungkin dalam satu proses yang terhad, mungkin sejam, 2 jam yang paling pendeknya, ataupun dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, supaya ikut intensiti cadangan penyelesaian kita itu. Proses uji cuba, ada 3 proses utama, maksudnya iaitu model, ujian dan seterusnya semakan ujian tersebut. Kita lihat dulu modeling atau pemodel untuk uji cuba, maksudnya persediaan atau perancangan uji cuba itu. Yang pertamanya, kita harus sediakan model untuk kita uji cuba. Kita dah dapat satu cadangan penyelesaian dan kita tentukan spesifikasi ataupun bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri cadangan penyelesaian itu, kita bentuk ataupun kita bangunkan ataupun kita bina model kita itu untuk kita uji cuba. Seterusnya, kita tentukan petunjuk hasil. Setiap apa yang kita buat itu tentu ada niatnya. Apakah hasil ataupun petunjuk hasil yang kita harapkan daripada uji cuba model itu. Kemudian tentukan tempoh pelaksanaan projek, berapa lama tempoh yang sesuai, dan tentukan kaedah kawalannya. Siapa yang nak kawal, apakah
apakah penggunaannya terhad ke mana, terhad kepada siapa, di mana dan sebagainya. Dan seterusnya kita tentukan petugas-petugas yang terlibat. Yang pentingnya ialah orang-orang yang akan mengendalikan model itu. Dan selalunya sama ada ahli KIK akan menjadi orang yang terlibat secara langsung, ataupun ahli KIK menjadi pemantau, ataupun pengutip data, ataupun dia melihat apakah yang berlaku, apakah yang akan berlaku ketika uji cuba dijalankan. Itu modeling. Kita buat model, kita tentukan had masa, kita tentukan petunjuk yang kita harapkan, dan kita tentukan siapa yang akan melaksanakan ataupun yang memantau. Maksud saya mereka yang akan melaksanakan uji cuba itu, dan siapakah yang akan memantau uji cuba itu. Setelah siap semuanya, kita pergi ke peringkat ujian ataupun langkah uji cuba yang sebenarnya. Jadi dalam ujian ataupun langkah uji cuba sebenarnya, kita tentukan kumpulan sasarannya. Model itu untuk siapa yang mengendalikan, siapa mengguna, ataupun pihak-pihak lain yang terlibat. Siapakah? Kita kena kenal dulu supaya kita kenal the intensity ataupun scope ataupun peluasan, berapa luas skop kumpulan sasaran kita. Ditentukan. Dan yang penting di sini ialah mereka-mereka yang terlibat secara langsung mengendalikan model itu. Mereka yang akan menggunakan model kita, yang akan menunjuk ajar model kita, yang akan menerangkan mengenai model kita kepada pelanggan ataupun kepada pengguna, mereka perlu dilatih. Ahli-ahli KIK hendaklah melatih mereka dan memberi kelengkapan yang ada, selain daripada pengetahuan latihan itu, kelengkapan yang diperlukan, dan langkah-langkah ataupun yang kita panggil sekarang ni SOP mengenai satu model itu. Selepas kita buat model dan kita laksanakan ujian, kita tentukan kumpulan sasaran, kita latih pelaksana yang terlibat. Ini yang paling penting. Kita kena war-warkan. Maksudnya pihak-pihak ataupun pelanggan yang akan terkesan dengan pelaksanaan uji cuba itu, sama ada dia pelanggan terus atau pelanggan dalaman ataupun pelanggan luar yang lain. Kita perlu maklumkan pada mereka, kerana bila uji cuba ini adalah secara terkawal, mungkin akan menyebabkan beberapa situasi-situasi yang seperti agak melewatkan ataupun mengganggu kelancaran suatu proses itu, ataupun menimbulkan beberapa ketidakpuasan kepada produk ataupun model yang kita cipta itu. Kita kena wawarkan kita supaya, dan maksudnya bila kita wawarkan tu, maksudnya selain daripada memberitahu, kita memohon kerjasama daripada pelanggan kita terutamanya, ataupun pengguna tetap, pengguna tegar model itu, bahawa kita mohon kerjasama mereka untuk menjayakannya. Kerana kita akan menggunakan SOP yang berbeza mungkin, dari kebiasaannya. Mungkin dia akan ada ciri-ciri penolakan ataupun kegusaran di peringkat pengguna kita ataupun pelanggan kita. Kita kena war-warkan. Seterusnya, kita teruskan, kita laksanakan uji cuba itu, dan kita pantau pelaksanaannya. Maksud kita memantau ialah kita kena lihat bagaimanakah pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya oleh pengguna, oleh pengendali model tadi, dan bagaimana respon ataupun maklum balas.
Walaupun risiko-risiko yang kita jangka, terutamanya risiko-risiko itu kita telah jangka, dan kita cuba perhatikan sama ada ia akan berlaku atau tidak, dengan langkah-langkah tindakan yang sesuai, supaya ia tidak menjejaskan sesuatu apabila kita menggunakan model kita, dan kita catat semua kemajuan uji cuba. Contohnya kalau kita nak lihat peningkatan tempoh ataupun memendekkan tempoh penyampaian, kita lihat pada setiap penyampaian, kita lihat apakah tempoh dia, kita rekodkan, kita ambil data. Sekiranya ada sebarang gangguan, kita catat dan laporkan. Kita catat maksud saya, dan kita buat penyelesaian yang segera terhadap halangan-halangan yang ada, dan kita fikirkan peluang-peluang yang lebih baik yang kita boleh buat kepada kita punya model itu agar ia lebih lancar dan sebagainya. Dan segala halangan-halangan dan segala peluang dan untuk penambahbaikan dan sebagainya, kita perlu catat dengan baik. Kita perlu, kerana yang pentingnya di peringkat uji cuba ini, kita akan lihat sama ada model yang kita bentuk itu mencapai matlamatnya. Maksudnya model itu bila digunakan dalam situasi yang sebenar itu, walaupun dalam keadaan yang terhad dan terkawal, ia mencapai objektif dan sasaran projek itu. Jadi ada beberapa peringkat. Kerana selepas ini kita akan semak untuk satu tempoh uji cuba dari satu hari, satu hari mungkin dari pukul 8 pagi hingga 8 hingga 4 petang contohnya. Sesi selanjutnya ialah untuk kita menyemak. Menyemak maksudnya kita kena rumuskan semula data dan fakta pencapaian, data-data dia, dapatkan data kuantitatif, mungkin fakta kualitatif, fakta yang tidak kuantitatif, yang kualitatif tadi balik tu kan, yang kualitatif dan kuantitatif ni kita gabungkan, kita rumuskan, dan kita analisa pencapaian atau menganalisa hasil uji cuba tersebut untuk kita ambil tindakan penambahbaikan, sama ada dari segi model itu ataupun dari segi proses itu, ataupun kita kadang-kadang kalau kita ada mungkin pengaruh-pengaruh lain yang seperti persekitarannya tidak sesuai, ataupun contohnya sekarang ni kita gunakan satu sistem, mungkin capaian internetnya tidak sampai ataupun terdapat gangguan, maka selain daripada model itu, maka infrastruktur lain ataupun keperluan lain untuk melaksanakan uji cuba itu, maksud saya untuk melaksanakan satu-satu model itu perlu juga kita atasi. Kita tidak apabila semakan telah dibuat, kita tidak tertumpu saja kepada model, tetapi model dan persekitarannya sama ada. Jadi maksudnya sekarang ni kita sudah habis satu proses, buat model, buat ujian, dan kita semak ujian, lihat matlamat dia capai ataupun tidak. Kalau tidak capai, kita kena ulangi balik semula. Kita ulangi semula proses uji cuba ini, mungkin untuk beberapa fasa uji cuba. Walaupun mungkin uji cuba sekali uji cuba kita telah dapat pencapaian yang memberangsangkan atau pencapaian yang menakjubkan di peringkat pertama. Walaupun pada saya itu bukan by luck, itu bukan secara kebetulan atau pemberian, tetapi kita kena fikirkan, adakah
satu penyelesaian kita itu still boleh lagi kita tingkatkan nilai kejuteraannya, nilai tambahnya, nilai kebersamaan, perkongsian satu cadangan penyelesaian itu, kita boleh tambah baiki, bukan setakat kita tertumpu kepada model itu. Jadi bila proses, walaupun ada 3 proses, tetapi ia perlu putar semula sampailah objektif dan sasaran penyelesaian itu kita capai. Capai dengan pencapaian yang terbaik. Dan segala penambahbaikan, maksudnya setelah kalau kita nak tamatkan, maksudnya kita telah tamatkan dia dengan satu model yang terbaik kepada projek itu, pencapaian prestasi yang terbaik dari penggunaan model itu, dan barangkali kita telah mewujudkan satu persekitaran lain ataupun menambah baik persekitaran yang diperlukan oleh suatu pelaksanaan cadangan penyelesaian itu. Banyak aspek yang mempengaruhi. Itu yang kita katakan antara faktor-faktor yang nyata dengan faktor-faktor yang tidak kita jangka tadi tu. Selain daripada matlamat kita, dan selain daripada risiko-risiko yang telah kita jangka, dan kita perlu juga menyelesaikan risiko-risiko lain yang muncul dalam uji cuba. Saya harap saudara-saudara faham. Kita teruskan. Bagaimana kita melihat ataupun menilai satu-satu uji cuba itu? Ada 3 peringkat utama. Utamanya ialah kesan hasil itu, kesan dengan jangka pendek, dalam tempoh jangka pendek. Maksudnya nilai kesan itu telah menghasilkan sesuatu mengenai objektif dan sasaran penyelesaian yang telah kita tetapkan. Semua yang saya katakan tadi, sasaran objektifnya, sasaran penyelesaiannya, dan jangkaan-jangkaan ataupun risiko-risiko yang telah kita jangkakan, ada berlaku ataupun tidak, bagaimana penyelesaiannya, itu adalah kesan-kesan jangka pendek yang perlu kita nilai, ataupun sebelum tu kita telah atasi, kita rekodkan semuanya. Itu dia. Itu adalah kesan hasil tadi tu. Kita mesti dapat satu objektif dan sasaran penyelesaian sekurang-kurangnya telah dicapai pada tahap yang paling baik. Seterusnya, ciptaan nilai, iaitu kesan-kesan terhadap nilai kefungsian model itu, ataupun ataupun ciptaan nilai terhadap kehidupan ataupun suasana yang kita dapat wujudkan apabila menggunakan model itu. Kesan dalam tempoh jangka pendek, apakah ciptaan atau apakah kesan terhadap nilai kefungsian satu model itu, dan adakah model itu boleh mempengaruhi nilai kehidupan sebab ada pelanggan kita yang pengguna model itu, malah kepada yang mengendalikan model kita itu. Itu adalah itu yang kita catatkan tadi tu, all the halangan-halangan dan penyelesaian telah kita buat, dan jangkaan risiko yang telah kita kenal pasti, ataupun risiko-risiko yang wujud tiba-tiba kepada yang menimpa balik pada kita ataupun pada pihak pengguna. Itu adalah penambah baik ataupun penyelesaian itu adalah satu ciptaan nilai di dalam yang kita perlu nilai dalam hasil sebagai hasil uji cuba. Seterusnya, impak keseluruhannya ataupun impak keberhasilannya. Adakah model yang kita gunakan, sama ada model itu, pihak pengguna dan juga persekitarannya itu
berlaku impak yang kepada seluruh ekosistem tu. Ekosistem tu asas dia pastel atau pastel. Ulangi balik video saya mengenai penilaian ekosistem itu, adakah ia memberi impak kepada satu uji cuba itu. Saudari, itulah pengongsian mengenai hasil uji cuba ataupun uji cuba projek KIK. Kita kena kenali apa tadi tu, matlamat uji cuba, 3 proses utama uji cuba yang berulang dan penilaian uji cuba terhadap kesan jangka pendek, kesan hasil, kemudian tu nilai tambah yang dihasilkan, dan juga impak kepada ekosistem selain daripada projek itu ataupun pada konteks keseluruhannya. Hingga berjumpa lagi dalam video akan datang dalam tajuk dokumentasi projek KIK. Saya mohon saudara-saudari like, subscribe dan share untuk semua, dan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai penawaran Unoq Consult, layari www.unoqconsult.com. Assalamualaikum, teruskan kecemerlangan.